Assalamualaikum dan salam hormat, kalender jenayah edisi 9 Januari 2016 bersama saya Mazizul Dani. Remaja perempuan berusia 14 tahun yang mendakwa dirinya diculik dari rumahnya di Bandar Sultan Sulaiman, Pelabuhan Kelang Disember lalu mengaku bersalah kerana memberi maklumat palsu di Mahkamah Magistrate Kelang. Magistrate Nur Asma Ahmad kemudiannya menetapkan 14 Januari ini sebagai tarikh sebutan semula kes berkenaan bersama laporan akhlak remaja itu. Di mahkamah sama, seorang remaja lelaki berusia 17 tahun pula mengaku bersalah atas pertuduhan merogol remaja perempuan berkenaan. Mahkamah juga menetapkan 14 Januari untuk hukuman serta bagi menunggu laporan akhlak remaja itu. Sementara itu, di Georgetown, satu sindiket menjadikan rumah sebagai pejabat dikesan aktif menghasilkan pelbagai dokumen palsu seperti cukai jalan, lesen memandu, MyCard dan pelbagai sijil sekolah dengan mengaut keuntungan mencecah RM10,000. Itu antara rangkumannya minggu ini. Saksikan. Saya kini berada di Mahkamah Magistrate Kelang bagi mengikuti laporan seorang perempuan yang mendakwa diculik berhampiran kediamannya di Bandar Sultan Sulaiman, Pelabuhan Kelang baru-baru ini. Tertuduh tiba di perkarangan mahkamah kira-kira 10.25 pagi berpakaian baju hospital berwarna hijau dan turut kelihatan ibu dan kakak saudaranya yang tiba di mahkamah kira-kira 9.25 pagi. Remaja perempuan berusia 14 tahun itu mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Kelang atas tuduhan memberi maklumat palsu. Pengakuan itu dilakukan di hadapan Magistrate Nur Asma Dato' Ahmad selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Magistrate kemudiannya memerintahkan tertuduh diarahkan membayar ikat jamin RM1,500 dengan dua penjamin. Mengikut pertuduhan, dia dengan sengaja menggunakan keterangan diculik sebagai keterangan yang benar sedangkan ia adalah palsu. Perbuatan itu dilakukan di Bandar Sultan Sulaiman, Pelabuhan Kelang pada 9.12 pagi, 29 Disember 2015. Bagi kesalahan itu, dia dibacakan mengikut Seksyen 196 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 193 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara maksimum 3 tahun dan denda. Terdahulu, teman lelakinya berusia 19 tahun turut didakwa di mahkamah sama kerana melarikan remaja bawah umur tanpa keizinan yang sah. Bagaimanapun, dia mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Cubaan 4 lelaki warga Myanmar termasuk 2 di bawah umur menyeludup 350 karton rokok putih bernilai RM37,86 menggunakan 3 bot gagal apabila ditahan pihak berkuasa kira-kira 2.4 batu nautika dari pantai Kuala Kuar, Kuala Kedah. Serbuan kira-kira jam 3.50 petang itu dilakukan sepasukan anggota penguatkuasa Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Pangkalan Kuala Kedah selepas mengesan ketiga-tiga bot kayu berkenaan dalam keadaan mencurigakan. Ketua Penguatkuasa Daerah Maritim 1 Langkawi Laksamana Pertama Maritim Zulkarnain Muhammad Omar berkata, bertindak atas maklumat risikan, pihaknya bergerak ke lokasi dipercayai berlaku aktiviti penyeludupan rokok. Mahkamah Magistrate Johor Bahru mengeluarkan perintah perlindungan sementara selama sebulan terhadap kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun yang dijaga pasangan suami isteri selepas hilang November lalu. Perintah berkenaan mengikut Seksyen 48 Akta Kanak-Kanak 2001 selepas membenarkan permohonan Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terdahulu laporan polis dibuat bapa kanak-kanak itu yang mendakwa anaknya diculik pada 11 November lalu. Bagaimanapun, kanak-kanak itu dilaporkan dijadikan anak angkat suami isteri di Singapura selepas membayar RM12,000 melalui ejen di negara ini dan bapanya menerima wang itu. Kanak-kanak terbabit sudah dibawa pulang ke Malaysia dan diserahkan kepada JKM. 945, satu pasukan polis daripada Sentul dengan ICK telah membuat serbuan di 28A tingkat 1 Kampung Batu 5 Jalan Ipoh. Dalam serbuan ini telah rampas
13 mesin ataupun komputer judi ini dengan satu modem dengan wang tunai. Dua pemilik premis yang degil membuka premis judi di sekitar Kepong dicekup dalam serbuan yang dijalankan di dua lokasi berasingan di Jalan Ipoh dan Metro Prima di Kepong. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Al-Murusami berkata pihaknya berjaya menahan 4 lelaki termasuk 2 pelanggan yang asyik kiat menjalankan kegiatan judi atas talian itu dan merampas 23 set komputer. Selain itu, kes disiasat mengikut Seksyen 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Pemilik kedai kopi terkejut apabila menjumpai mayat jiran di dalam longkang berhampiran premisnya di Jalan Jambu Air Laut, Jinjang Selatan. Pada malam hari kejadian, mangsa difahamkan mabuk kerana minum arak bersama rakannya di kedai sebelum dijumpai mati tertiarap di dalam longkang itu. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Al-Murusami berkata doktor mengesahkan mangsa yang mempunyai kecederaan di muka kerana terjatuh longkang itu meninggal dunia dan dibawa ke Hospital Selayang untuk tindakan lanjut. Menurutnya, mangsa dipercayai diserang penyakit jantung sebelum ditemui mati dan kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Always for if the baby is a male, it will be a higher price, you know. If a lady is a female, the price fetch lower. So the price which last time we come across one was 20,000 for the male. Okay. Seorang wanita kerugian lebih RM20,000 apabila dia membayar ampau kepada seorang warga asing untuk memiliki anak lelaki yang diidamkan sebelum diperas ugut untuk pulangkan semula dalam hanya tempoh 24 jam. Ketua Biro Aduan Awam MCA, Datuk Seri Michael Chong berkata dia sudah menerima lebih 10 kes sejak tahun lalu mengenai kes penjualan bayi. Pasangan warga asing ini menggunakan taktik menyerahkan anak mereka untuk dijadikan anak angkat dengan meminta bayaran sebanyak RM20,000 untuk kanak-kanak lelaki dan RM15,000 untuk perempuan. Michael Chong menasihati orang ramai supaya menggunakan prosedur pengambilan anak angkat yang sudah ditetapkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya dapat mengelakkan ditipu. Bangladesh. Ijan, diri belakang. Ada. Jangan. Ada. Seorang tokan yang dalam perjalanan mengambil dadah untuk dijual berjaya dicekup polis di Jalan Raja Laut. Lelaki yang berusia 30-an itu sedang menunggang motosikal jenis Honda ES5 yang dipercayai dicuri ditahan sepasukan polis yang sedang menjalankan rondaan dan dibawa ke balai polis. Difahamkan motosikal yang dirampas dilaporkan hilang di Jinjang pada bulan Disember 2015. Seorang wanita parah selepas disembelih oleh lelaki dikenalinya dengan pisau pemotong sayur. Kejadian berlaku ketika mangsa sedang membancuh air minuman di sebuah restoran nasi kandar di Jalan BJ Timah, Pekan Lama, Ipoh, Perak. Dalam kejadian 12 tengah hari itu, mangsa Fatma Begum yang juga isteri kepada pemilik restoran Omar Nasi Kandar dikelar di bahagian leher dari bawah telinga kanan sehingga telinga kiri. Mangsa mengalami pendarahan teruk dan terpaksa menjalani pembedahan di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Empat lelaki dipercayai terbabit dengan sindiket pemalsuan dokumen ditahan polis dalam serbuan di Nibong Tebal dan Parit Buntar, Perak Selasa lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pulau Pinang, Asisten Komisioner Ramli Muhammad Nur berkata, serbuan hasil risikan dan maklumat orang ramai. Siasatan mendapati sindiket terbabit mengenakan caj RM100 hingga RM800 bergantung dokumen yang dikehendaki pelanggan. Kesemua yang ditahan berusia 22 hingga 45 tahun. Mereka direman bagi membantu siasatan.
Baiklah, sekian sahaja kalender jenayah minggu ini. Terus ikuti laman web Harian Metro dan saluran YouTube di hmetro.com.my serta platform laman sosial Harian Metro termasuk HM News Channel dan HM Mobile bagi mendapatkan berita menarik sepanjang minggu ini. Sekian saja, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.